Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair. Okey, alhamdulillah hari ini kita bersua lagi dengan izin Allah, masih lagi diberi nikmat kehidupan, hari kelima memasuki hari ke-6 Zulhijjah. Ya, masih lagi roh dan jasad kita belum berpisah. Ya, masih lagi dapat melihat alam semesta, dapat melihat ahli keluarga, jalan-jalan, tempat-tempat kerja, jalan-jalan, kebaikan, jalan-jalan ke rumah Allah dan sebagainya. Itu satu nikmat rezeki yang sangat hebatlah Allah kurniakan kepada kita. Apatah lagi hari, detik dan saat ini, rakan-rakan haji-haji adalah satu sangat istimewa kalau kita perasan. Kan? Kenapa istimewa? Kenapa terbaik? Sebab kita berada pada lingkungan 1 hingga 10 Zulhijjah. Ya, satu tempoh yang sangat-sangat tinggi nilainya, satu tempoh yang sangat-sangat berkualiti. Ya. Bila Allah Ta'ala menyatakan wal fajri, Allah Ta'ala bersumpah demi waktu fajar, walayalin ash, malam 10. Kan? Malam 10 itulah dibincang oleh para ilmuwan kita, ya, para ulama, mufassirin dan sebagainya. Mereka lebih melihat malam 10 itu adalah 10 awal Zulhijjah. Ya. Dan ada juga pendapat lain mengatakan 10 akhir Ramadan, dan ada juga mengatakan 10 Muharram, hari ke-10 Muharram. So ketiga-tiga itu adalah ada pendapatnya. Namun bila saya cek, saya semak, saya buat sikit research, mereka lebih condong melihat 10 hari-hari Zulhijjah itulah, memulai pada 1 sampai 10. Ya, so segala kebaikan kita sepanjang ini berganda lah. Ya. Maknanya kita solat hari ni, kita semayang ke, sama ada kita zikir ke, kita doa, ya, apa saja Quran kita, tak sama dengan Zulkaidah yang lalu, tak sama dengan Muharram yang akan datang, ataupun sesudah 10, selepas 10 Zulhijjah sudah pun berbeza nilaiannya. Ya. Itulah kehebatan apabila Allah Ta'ala bersumpah itu, ya, walayalin ash. Okey, itulah sedikit intro daripada saya. So kita manfaatkanlah, ambil peluang 1 hingga 10 Zulhijjah ini untuk kita isi apa saja yang sepatutnya untuk kita upgrade, ya, untuk kita top up, untuk kita refill apa yang kurang-kurang yang ada pada diri kita lah. Ya, semestinya banyak kekurangan lah, tak ada yang sempurna dalam hidup kita, kan. Dan kenapa 10 hari Zulhijjah ni mustahab? Kerana di sana ada satu hari yang istimewa di atas istimewa. Ya? Hari yang istimewa di atas istimewa itu adalah hari Arafah. Ya, ada hari Arafah atau alias hari wukuf. Maka itu adalah suatu hari yang sangat-sangat istimewa juga. Itulah sebab sekejap lagi tajuk yang kita akan sama-sama bincang secara penjamaah minda, ya, penjamaah minda. Bukan saya seorang, saya nak buka sahabat-sahabat semua yang dalam ni bukan kaling-kaling lah, ya, bukan calang-calang, semua ni hebat-hebat yang pergi haji ke yang belum pergi haji, yang berniat pergi haji tu pun berbeza cara fikirnya, fikrahnya dengan orang yang mungkin belum nampak lagi jalan-jalan haji itu. Apatah lagi orang yang telah diizinkan Allah, direzekikan dapat menyelesaikan ibadah haji, mereka sebenarnya telah mendapat satu kedudukan, satu pemikiran, satu penghayatan yang penting hasil daripada tarbiyah sepanjang haji tersebut. Ya, sebab itulah saya hari ini tidak berhasrat untuk mendominasi lah dalam kita sekejap lagi lah lepas kita baca surah Al-Mulk ni, insya-Allah, ya. Maka untuk itu kita teruskanlah, ya, bacaan Al-Mulk kita terlebih dahulu sebelum kita sembang-sembang sikit pasal haji ni nanti, insya-Allah. Boleh, ya? Okey, insya-Allah. Dan kita nak tengok umur kambing tersebut, kita kena tengok pada gigi. Gigi tu layak nak buat akikah dan korban.
ataupun tidak. Dia biasanya dia akan tengok gigi. Dan restoran-restoran nasi mandi juga akan tengok kepada jumlah gigi yang ada. Okey, beribu kandang dan beratus owner kat sini. Ada, kalau kita sebenarnya di Malaysia banyaknya panggil kibas. Sebenarnya kalau kita datang ke sini, kalau kita sebut kibas, sebenarnya dia orang pun tak tahu kibas tu apa sebenarnya. Sebab kibas adalah bahasa kita sendiri. Sebab kambing dia ada berbagai grade dan berbagai jenis. Bila orang mengatakan kita nak korban kibas, sebenarnya sini tak panggil kibas pun. Kibas tu banci pun tak tahu dapat daripada mana. Cuma banci nak explain dekat sini. Dekat sini sebenarnya ada 2-3 jenis yang popular, iaitu Syawakeni. Itu Syawakeni tu yang orang cakap yang paling grade A lah. Tetapi harga jantan dan betina pun sebenarnya berbeza. Antara pemilihan kambing kat sini menentukan harga dia mahal ataupun tidak, kita tengok juga pada kualiti ataupun kecergasan kambing-kambing tersebut. Cuma dekat sini berbezanya Malaysia ataupun di Asia Tenggara lah, Malaysia, Indonesia, Singapura dan juga Thailand. Kat sini kambing muda lagi murah, lagi mahal. Okay, kambing muda lagi mahal daripada kambing tua. Sebab tu bila orang bertanya banci kalau nak buat nasi mandi, sebenarnya kambing dia harga dia dalam 700 ke 800 ke atas, iaitu kambing yang betul-betul muda. Sementara banci nak selesaikan urusan akikah sebenarnya yang telah diamanahkan kepada banci. Okey, kita tanya pengembala kambing ni nama dia. Tapi banci akan berbahasa Arab. Now is Hada Mirza. Okey, yang kambing yang seperti ini yang bertanduk tu adalah Mirza. Kalau yang ni Hari. Inilah Hari. Kalau kita dekat Malaysia kita panggil kambing kampung lah. Orang cakap kambing kampung ataupun biri-biri yang ni. Okey, setelah pemilihan kambing, kita akan pergi ke pusat sembelihan lah. Kita tengok betapa displaynya kambing dekat sini. Boleh menyerah diri ke pusat sembelihan. Boleh orang cakap berjalan terus. Bab harga yang ada di sini sebenarnya macam awal-awal pakcik cakap tadi, dia bergantung pada kualiti dan kuantiti kita beli. Kalau semakin banyak kita beli, semakin murah jadinya. Okey, sebab tu kita tengok tabung haji pun membuka harga yang murah. Okey, tabung haji pun membuka harga yang murah dalam kira-kira 450 ataupun ke 500. Banci tak ingat harga terbaru. Dan untuk korban juga, untuk korban biasanya kambing-kambing korban yang banci pajak, sebenarnya kita dah pajak beramai-ramai. Kambing pajak ni kita akan letakkan di satu kawasan dahulu, dan 2-3 hari sebelum hari wukuf, iaitu hari raya haji lah. Kalau kita panggil hari raya haji, barulah kambing ni sampai. Dan juga orang cakap pengembala kambing dia akan simpan beribu-ribu ekor. Okey, berpuluh-puluh ribu ekor dahulu dekat kawasan padang pasir ni. Kalau kita tengok padang pasir di hadapan kita. Sebab banci sebenarnya buat 2 package antara kambing pajak dan juga kambing yang banci akan pilih sendiri di hari raya korban nanti. Setiap tahun banci akan buat macam tu. Sebab tu bila orang tanya banci tak ada limit. Banci tak ada limit harga. Yang harga 1000 kita cari harga 1000. Yang besar sikit dan juga yang sihat sikit. Okey, ya macam Malaysia, kualiti dia lebih berbeza lah daripada yang harga yang rendah. Okey, itu sebenarnya beza. Dan pakcik cakap awal-awal, dekat sini kambing muda lagi mahal daripada kambing tua. Sebab kambing sini no limited. Kambing di Kota Mekah ni kalau nak tahu sebenarnya berjuta-juta kambing masa hari raya haji sahaja. Okey, untuk slot yang kedua berkenaan dengan sikit perbincangan lah, diskusi ringkas lah ya. Bukan bertazkirah lah. Saya lebih minat untuk kita saling berkongsi ilmu lah. Saya memilih tajuk Ibrah Bumi Arafah. Saya memilih tajuk amalan-amalan jamaah haji yang kita juga dapat walaupun tidak melaksanakan haji. Maksudnya jemaah haji hari ni kan, dia orang berada di tanah suci, dia orang bersiap-siap untuk ke Arafah ni, dia orang melaksanakan
banyak ibadat-ibadat yang tinggi nilainya. Namun kita di sini macam mana kita nak dapat sebagaimana dia orang dapat. Ada certain amalan tu boleh kita lakukan. Yang mana nilainya sama juga dengan dia orang kat sana. Bukan semualah, macam melontar tu tak adalah, wukuf tak ada, dia orang saja ada. Ada amalan lain yang itulah yang saya bincang tadi lah sikit-sikit lah. Banyak lagi tajuk yang saya share dengan rakan-rakan di sini. Misalnya mencari mabrur dalam kehidupan. Mencari mabrur dalam kehidupan. Biasanya kita tahu mabrur itu untuk jemaah haji je. Sebenarnya dalam skop yang lebih luas, lebih global adalah mabrur yang bagaimana sebenarnya. Sesudah ibadah haji itu, macam mana nak realisasikan mabrur, nak membugarkan mabrur, menyebarluaskan menghayati mabrur itu dan sebagainya. Sebab tu Rasulullah SAW melaksanakan sekali je. Sebab dia rasa puas hati. Peluang yang sekali itu, insyaAllah, memang kita confident lah. Allah Ta'ala terima, ia adalah suatu mabrur di atas yang mabrur. So itulah debaran-debaran sudah bermula bagi hujaj, bagi jemaah haji yang akan berangkat ke Arafah nanti. Berbagai persoalan dalam kepala. So kita bayangkan kita dululah kan. Kita tak ada info pun dalam kepala kita. Tak ada apa-apalah, something yang kita pun tak tahu macam mana. Walaupun kita tengok YouTube, tengok bancik ke, tengok apa ke. Tapi sentiasa persoalan dalam kepala kita. Bagaimana Arafah tu, bagaimana Muzdalifah, bagaimana Mina tu. Jadi perkara sama dialami oleh jemaah haji 31,000 atau 35,000 sekarang. Wallahualam angka itulah. Dia dua benda. Arafah dan wukuf. Arafah nama tempat, wukuf ialah rukun haji tadi. Saya nak tanya. Sudah, soalan pula dah. Ini soalan ni. Kalau katakan macam, yelah ada setengah tu kalau kita pergi dengan muhasasah. Jadi kadang-kadang kita sebab dia punya nisbah dia kan, satu nisbah 3,000 pembimbing dia kan. Ataupun satu nisbah 500 lah bimbing dia. So masa tu kita buat kali pertama pergi, kita pula tak adalah orang kata ilmu yang mungkin cukup untuk kita rasa betul-betul kita nak menghayati kita punya perjalanan manasik haji kita. Yep. Jadi bila kita ada dekat Arafah pada pertama kalinya, kita pula mungkin macam tak kita rasa tak, bila kita balik tu kita rasa macam tak lah kan? Tak lah kita punya haji tu. Jadi adakah wajar kita mengulangi perbuatan haji, manasik haji itu sendiri, ataupun kita pergi dengan umrah sahaja untuk menggantikannya. Tapi sebab yang paling penting dalam bila kita buat umrah haji ni adalah Arafah tu tadi. Sebab kalau kita pergi umrah, kita masih still tak feel berada di Arafah wukuf itu tadi. Macam mana pandangan Ustaz? Baiklah, saya cuba mengambil satu ayat Quran ya. Inna rahmatallahi wasi'ah ya. Satu ayat, mungkin Hajah boleh tengoklah. Inna rahmatallahi wasi'ah. Sesungguhnya rahmat Allah tu luas. Kasih sayang Allah tu sangat luas. Itu dia punya induknya. Itu dia basically-nya. Apa juga amal ibadah, semuanya bergantung pada rahmat Allah itu. Kasih sayang Allah. Mana Allah Ta'ala tidak skema sangat ya. Allah Ta'ala tu tidak terlalu kejam lah. Apalagi kita yang beribu batu ya, meninggalkan keluarga, harta benda ya. Kita pergi sebagai nilai kehambaan ini, hanya menyahut labbaik Allah itu. Bukan senang ya. Dalam ayat tu disebutkan datang dalam unta-unta yang kurus kan, dari pelusuk-pelusuk yang jauh. Bayangkan kehinaan, pengharapan, kekerdilan kita itu. Maka semestinya Allah Ta'ala itu menilai semua perkara tersebut. Namun aspek yang dari sudut hukum pula, hukum syarak, semestinya kita mesti kurus juga. Ilmu harus ada. Bukan saja ilmu haji ya, macam kita kat sini pun sentiasa on ilmu. Minal mahdi ilal hadi, mana buaya yang kelilah tu sentiasa still. Maknanya kita belajar juga solat di sini. Sentiasa upgrade lah apa juga ilmu. Ilmu agama, ilmu kehidupan lain-lain ya. Saya kalau berbalik pada persoalan tadi, mungkin dia
bukan saja muassasah saja ya, maknanya walaupun PGH sekalipun, walaupun Foroda sekalipun, walaupun Mujamalah sekalipun, apa juga kaedah untuk sampai itu, bagaimana jiwa dan hati kita sebenarnya, bagaimana niat dan awal itu kita, bagaimana preparation, persiapan sebelum pergi, berapa orang yang telah kita jumpa, kan? Sebab kita pergi membawa, nak menyelesaikan satu rukun, maka rukun-rukun itu, buku-buku tu harus kita lihat, ya, mengambil pengalaman dari orang tertentu, kan? Namun situasi tadi yang Hajjah share itu, sebab pada saya Mutawif satu bab ya, sebab saya lihat sama ada umrah ke haji, Mutawif memanglah dia adalah guide kita, dia adalah panduan kita, pembimbing kita, tapi dia bukan segala-gala pada kita. Bukan pengharapan itu 100% adalah Mutawif. Bukan 100% kita berpegang kepada pentas semata-mata. Semalam pun saya cek ada 35 orang pentas. Mungkin bersamaan 35,000 orang jemaah haji. Ke mana 1,000 cover, seorang cover 1,000. Bayangkan ya. Kalau bergantung secara logik lah, pasti mengecewakan. Mana yang boleh cover? Ustaz macam ni, Ustaz tolong Ustaz. Ustaz macam mana saya ni? Ustaz macam mana saya? Apa yang kata? Tetapi pada sisi yang sama adalah kita juga harus cuba sendiri dengan ilmu kita ada, dengan kebijaksanaan minda akal kita sendiri menilai, dan kita mematuhi peraturan, mengikuti arahan, ya. Tidak kita over sangat. Biarpun kita berkali-kali pergi umrah. Ya, cikgu. Ya. Okey. Kalau seseorang tu dia merasakan haji dia tidak sempurna ataupun tidak sah lah, katakan begitu. Boleh tak pada tahun berikut dia buat badal haji? Sebenarnya saya tak berani saya kuatkan yang lebih-lebih ya, cikgu. Namun secara umum lah saya bagi tahu adalah badal haji hanya valid kepada orang yang telah meninggal dunia. Ya, bagi masih hidup tidak ada istilah badal haji, walaupun dia rasa dia tak berapa yakin haji yang pertama dia. Kan? Saya berjumpa satu kenyataan lah daripada tulisan orang-orang yang lebih mengkajilah agama ni, yang susah nak di-repeat macam haji kan. Susah kan dengan menunggu beberapa tahun lagi ni kalau kita daftarkan. Saya buka tijari pun saya dah kena reject lah. dah gelap dah. Mana tijari dah. Kan? Macam sedih jugalah kan. So pada saya satu kaedah diajar oleh ulama pada kita adalah illa ma qad salaf. Apa telah berlalu biarlah berlalu. Di atas kekurangan tadi mohon ampun kepada Allah. Semoga Allah tampung kekurangan tadi. Sebab benda yang susah kita nak repeat kan. Kita nak ulang balik. Kita mohon ampun kepada Allah. Kita ikuti dengan amal kebaikan. Kita cover dengan sedekah-sedekah. Ya Allah, kurang aku dulu, mungkin kejahilan aku, mungkin aku ni malah nak kursus, aku ni mungkin rasa semua tahu, aku ego sikit masa melaksanakan haji tu, dan sebagainya. Maka Allah uji kita di sana, Allah test kita di sana. Maka ada serta-serta tu kita rasa macam tak apa sedap lah, tak apa yakin lah, masih ada ruang lagi untuk kita di sini melakukan kebaikan, memohon ampunan ya, bertaubat kepada Tuhan agar yalah Allah Ta'ala kabul lengkapkan balik. Macam kita tertinggal solat lah kan. Kita tertinggal solat, ramai orang ingat qada tu boleh mengcover solat yang kita tinggal dengan sengaja. Tak apa, saya dah qada Ustaz. Adakah semudah itu Allah terima qada kita? Qada itu istilahnya hanya untuk memohon dan berharap. Nak kata sama wallahu alam. Sebab kalau mengikut Imam Ghazali sendiri boleh kata, sesudah qada hendaklah beristighfar, mohon ampun kepada Allah sebab kesilapan kita, kesalahan kita. Tapi itulah perbincangan. Jadi insya-Allah pada saya itulah yang boleh saya sampaikan. Tapi kalau rezeki pun saya betul tahu keadaan mana nak pergi. Tapi tak apa. Kan, kita ada cabang-cabang Baitullah. Masjid dan surah itu cabang Baitullah. Majlis ilmu juga adalah pahalanya haji, solat Jumaat pahala haji, menyantuni orang tua juga adalah pahala haji,
apa lagi, berjumpa orang yang nak pergi haji pun adalah pahala seumpama macam haji. Itu ada hadis. Saya cek beberapa hadis, rupanya ada Nabi menyebut amalan-amalan yang nilainya macam pahala buat haji. Ya, insyaAllah. Okay, silakan. Saya open sikit lagi sebelum saya rumuskan tentang Arafah tadi. Kalau ada soalan dua lagi. Saya nak respon sikit boleh? Tu siapa tu? Aminatul Uzma. Oh, my wife. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Seronok dengan perbincangan hari ni ya. Mungkin larut malam lah ni, sikit je lah. Dia sebenarnya haji ni dia soal hati dan kaki. Soal hati dan kaki, kan? Maknanya hati tu hablum minallah, hablum minan nas. Kaki ni kekuatan fizikal kita lah. Dan ia masuk juga dalam kategori kemampuan istita'ah tu lah. Ya, kemampuan dari sudut harta dan juga kemampuan dari sudut kesihatan. Banyaklah kita tengok dia punya poin-poin kemampuannya tu. Kadang macam kita tengok memang betul. Sebab kita baru tahun lepas, kita graduasinya pada tahun yang lepas. Maknanya kita adalah fresh graduate. Dan bila kita tengok orang pergi haji pada tahun ini, meronta-ronta jiwa kita untuk nak pergi lagi sekali, untuk bersama-sama dengan mereka. Tapi sebagaimana Ustaz Haji kata tadi, bila kita pandang dari satu sudut yang lain, sebenarnya Allah memilih kita untuk pergi pada tahun yang lepas adalah waktu yang paling tepat dah pada perkiraan saya sebenarnya. Saya kira untuk diri saya lah. Mungkin kalau kita pergi pada tahun ini, mungkin tidak sepuas hatinya kalau kita pergi lagi lah. Contohnya kita pergi lagi lepas ni, kita kata tiap-tiap tahun kalau boleh saya nak pergi haji. Kemungkinan besar kali kedua, kali ketiga, kali keempat, kita tidak akan rasa sepuas hati untuk kali pertama tu. Pada waktu tersebut mungkin akan diuji dengan soal hati tadi tu. Ya. Sebab dia sebenarnya kalau haji ni memang Al-Arafah. Arafah itu adalah hajinya. Tapi sebenarnya masyair itu. Keadaan kita di sana, yang di sanalah tempat kemuncak diuji hati kita. Tahun lepas kita tidak diuji sangat. Kalau kita tengok tahun 2018, 2019, ujiannya bertimpa-timpa pada jemaah haji. 2018 ribut pasir, 2019 banjir besar, sehingga menyebabkan ramai daripada kalangan jemaah yang muda-muda tu terpaksa pulang balik ke maktab. Tak mampu nak duduk di dalam kemah, memberi ruang kepada orang-orang yang lebih tua. Pada waktu tersebut, kepenatan itu jadi berganda. Sebab itu ramai kalau kita bercakap dengan kawan-kawan kita yang pergi dulu-dulu, mereka rasa tak puas hati dengan urusan haji mereka. Sebab mereka terpaksa dalam keadaan kelam kabut dan sebagainya. Tapi kita, Alhamdulillah, pada tahun lepas tidak diuji dengan ujian yang berat. Sudahlah kita dapat Haji Akbar, Alhamdulillah kan. Pada waktu petang Hari Raya Aidiladha tu, kita dah nampak dah macam nak ribut, macam nak hujan. Tapi sebab kita dah doa dengan Allah, awan yang hitam kelam tu lari pergi ke tempat lain, sehingga selesai kita berada di Mina tu, tak ada apa diuji dengan ujian yang berat-berat lah. Cuma ujiannya adalah nasi kita tu kering, tak ada Maggi, tak ada kuah. Gitu je lah kan. Tapi kita diberi dengan nikmat sambal dan juga bekalan yang dibawa oleh kawan-kawan pula. Jadi pada pendapat saya lah kan, kalau kita rasa memang boleh je kita nak repeat haji dan sebagainya, antara cara lain kita jadilah petugas haji kalau bagi yang mampu kan. Memang boleh je kalau kita nak kita macam bercita-cita untuk menunaikan haji dengan furada, dengan mujamalah dan sebagainya. Tapi pada pendapat saya lah, mungkin kita tidak akan dapat kenangan semanis yang kita dah dapat pada tahun yang lalu. Jadi mungkin kita boleh gunakan cara yang Ustaz bagi tahu tadi. Sedikit rezeki yang ada lebih tu, kita top up pada orang lain yang bercita-cita memang nak pergi haji, tapi mungkin mereka tidak ada kemampuan yang cukup lagi dari sudut keuangan. Maknanya kita support, kita sponsor keluarga kita ke, kenalan kita ke, pergi menunaikan haji kan.
Dan pahalanya, bayangkan kita tidak perlu bersusah ke sana, tetapi pahala yang dapat pada dia, kita dapat pada kita. Maknanya smart tu. Smart, dia jadi smart. Kita tak payah pergi. Tapi pahalanya Masya Allah, kita dapat sama, bahkan mungkin lebih lagi. Mungkin mabrurnya tu full mark. Berbanding daripada mungkin kita pergi sendiri, mungkin hanya dapat 95% sahaja ke, begitu. Jadi gitulah sikit. Tak tahu ya kedok tu, pendapat lah sekadar pendapat. Tapi tidak ada masalah kalau kita mungkin bercita-cita untuk repeat lagi. Tak tahu, boleh jadi Allah Ta'ala memakbulkan doa kita dengan pelbagai cara. Kalau tengok Ustaz Abi Liu pun, setiap tahun dapat pergi tu. Allah jemput dia kan. Tahun lepas sekali dengan kita satu kapal. Tahun ni nampak lagi dia pergi. Boleh jadi ada amal soleh yang dia buat, yang Allah jemput dia tu dan sebagainya, ada sebab dan asbabnya. Okay, itu sajalah sikit pendapat. Allahu'alam. Baik, berbalik pada yang Ustazah beritahu tadi, antara rezeki dan juga ujian Allah. Ya, macam diceritakan ujian Allah yang banjir 2019, banjir ya, di Mina ya. Tak boleh tidur kat luar kemah. 2018 ada kes lain. Ujian. Sebenarnya ujian dan rezeki tu, saya quote sikit lah. Ini saya ambil makna ya. Rezeki adalah ujian, ujian adalah rezeki. Ada benda-benda yang berkaitan. Rezeki adalah ujian, ujian tu adalah rezeki. Alhamdulillah, kita antara yang tahun lepas batch yang tidak ramai kan, tak crowded sangat, senang. Lepas tu sesudah COVID, betapa gembiranya kita. Kemudian banyaklah kita dapat kelebihan-kelebihan tu, advantage kita dapat. Barangkali itu Allah bagi rezeki pada kita. Tapi mungkin pada setengah orang itu menjadi ujian pada dia. Dan mungkin dia rasa, aku best tahun lepas, kau tahu tak? Dan aku bebas nak tawas puas hatinya. Itu bergantung pada cara kita memahami haji, kita menghuraikan nikmat Allah tadi dengan sebaik-baiknya. Dan itu saya katakan, rezeki, mungkin orang yang diuji dengan panas ke di Mina dan Arafah, dengan banjir di Arafah tu, mungkin Allah nak angkat martabat dia. Tapi tidak pada grup kita. Tidak pada grup kita. Sebab tu ulama menyatakan nilai pahala puasa musim sejuk dengan musim panas lain. Musim hujan, Ramadan hujan. Maka sejuk sikit, kurang haus dan dahaga. Tiba-tiba satu hari tu panas terik. Pukul 3 petang tu dah macam berair kat leher. Duk nampak air batu je. Kan, air bandung nampak kan. Mungkin berbeza. Pergi ke Masjid Surau di saat biasa dengan di saat hujan lain. Sebab tu subuh sangat mahal nilai solat subuh tu, sejuk. Pergi ke masjid di saat mungkin keluarga kita, rumah tu ramai anak cucu balik kan. Jadi banyak nilai-nilai tu kita susah. Benda ni sangat subjektif saudara ya. Sangat subjektif untuk kita memahami rezeki, nikmat tadi dengan ujian Allah itu. Jadi bergantung pada cara kita memahami ya.